Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama untuk mengadakan perbincangan pada petang ini. Tajuk perbincangan kita pada petang ini berkenaan dengan solat. Sebelum kita memulakan perbincangan pada hari ini, mari kita mengenali penonton kita, iaitu saya Nur Izzati binti Azlan. Saya Nur Aisyah Bisma binti Muhammad Izzan. Saya Isla Ami binti Hasan Al-Asraf. Saya Mak Fatin Syatira Insira binti Syafi'i. Kita akan mulakan perbincangan kita. Yang pertama ialah saya akan bertanya kepada saudari Mak Fatin, apakah maksud solat? Terima kasih kepada moderator. Untuk pandangan kalau dari segi bahasa, solat ni iaitu doa. Tapi kalau dari aspek istilah pula, daripada pengetahuan yang saya telah belajar lah, dia adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam sebagai bukti kepatuhan dan kehambaan lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita sedia maklum juga, solat ni ada dua. Kalau kita tu, solat fardu dengan sunat. Solat fardu tu seperti kita tahu yang wajib lah. Yang sunat ni solat-solat sunat lain seperti kalau solat fardu tadi tu solat yang 5 waktu kita sehari semalam tu. Kalau untuk solat sunat ni macam solat taubat, solat tahajud, sebagai tu lah. Terima kasih kepada saudari Mak Fatin atas jawapan yang diberikan. Okey, saya akan mulakan dengan soalan yang kedua pula. Saya akan bertanya kepada saudari Izzati tentang falsafah solat. Bolehkah saudari Izzati terangkan sedikit tentang falsafah solat? Terima kasih kepada saudari Aisyah atas pertanyaan tersebut. Antara falsafah solat ialah ketenangan. Hal ini kerana saat paling hampir hambanya dengan penciptanya adalah ketika kita solat. Antara cara untuk mendapat ketenangan dalam solat ialah kita perlu memahami ataupun menghayati maksud-maksud bacaan dalam solat seperti surah Al-Fatihah ataupun zikir-zikir yang lain. Seterusnya, pastikan kita solat dalam suasana yang sunyi, iaitu jauh daripada gangguan telefon bimbit ataupun suara-suara yang bising. Hal ini akan menyebabkan kita khusyuk dalam solat. Terima kasih atas jawapan saudari Izzati. Jadi, baiklah, saya ingin bertanya juga kepada saudari Aisyah. Saya ingin bertanya mengenai apakah kepentingan solat dalam kehidupan seorang Muslim itu. Terima kasih kepada moderator. Seperti yang kita tahu, solat itu adalah tiang agama dalam kehidupan kita. Jadi kepentingan dalam kehidupan Muslim ni ialah hati kita akan sentiasa menjadi tenang. Seperti yang kita tahu, kita menyebut ayat-ayat Al-Quran dan zikir itu yang sememangnya memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Yang kedua pula, kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Kunci kejayaannya bermula daripada doa dalam solat. Jadi kita kenalah istiqamah dalam melakukan ibadah solat kita ni supaya kita dapat kejar dunia dan terutama akhirat kita. Baiklah, terima kasih saudari Aisyah. Saya juga ingin mendengar pandangan dari saudari Izzati. Bagi pandangan saudari Izzati, apakah kepentingan solat dalam kehidupan seorang Muslim itu? Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Okey, pada pendapat saya, kepentingan solat dalam kehidupan Muslim adalah ibadah solat ni dapat melahirkan individu Muslim yang berdisiplin dari dalam pelbagai aspek. Contohnya aspek kepatuhan waktu. Sebagaimana yang kita tahu, Allah SWT memerintahkan kita untuk solat tepat pada waktu. Hal ini akan menyebabkan seseorang Muslim itu peka dan berwaspada dengan waktu solat tersebut. Hal ini dapat mengelakkan seseorang itu untuk melengah-lengahkan solat, supaya seseorang itu tidak tergolong dalam golongan-golongan yang merugikan pada hari akhirat kelak.
Seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang keempat. Saya akan bertanya kepada saudari Isna, apakah kesan pengabaian solat dalam kehidupan seharian seseorang Muslim? Baiklah, terima kasih saudari Izati atas soalan berkenaan. Jadi seperti yang kita tahu, solat itu merupakan ibadah yang paling mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi kalau tiada solat ni, ibarat seperti hubungan kita dengan Allah ini akan terputus. Jadi bila mana hubungan kita dengan Allah akan terputus, jadi bila mana hubungan kita dengan Allah akan terputus, ibarat seperti kita akan kehilangan keberkatan dalam hidup kita. Jadi kehilangan keberkatan dalam hidup kita ni boleh jadi dari segi rezeki, ketenangan hati ataupun kesihatan. Jadi saya bagi contoh kehilangan keberkatan hidup dari segi rezeki ialah bila mana kita sudah bekerja keras siang dan malam, tetapi kita masih lagi merasakan rezeki kita tidak mencukupi. Kita masih lagi merasakan beban hutang kita masih lagi tinggi. Dan kita juga masih lagi merasakan keperluan hidup kita masih lagi tidak mencukupi. Jadi solat juga adalah kunci segala amalan. Seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud perkara utama yang akan dilihat pada seseorang hamba itu ialah solatnya. Jika solatnya baik, maka baiklah amalannya. Jika solatnya rosak, maka rosaklah juga amalannya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa pentingnya solat dalam kehidupan kita. Kerana ia merupakan kunci segala amalan untuk Allah terima amalan kita. Okey, kita beralih kepada soalan yang terakhir. Saya akan bertanya kepada saudari Muafatun tentang kenapa umat Islam ni dia solat tetapi dia masih melakukan perbuatan jahat tu dan atau masih melakukan perbuatan maksiat. Terima kasih kepada saudari Azizah terhadap soalan yang ditanyakan tu. Bagi pandangan saya lah kan, kalau kita pernah dengar daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, iaitu bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji ataupun kemungkaran. Kalau kita dengar ayat ni, kita akan rasa solat ni boleh mencegah daripada kemungkaran. Tapi soalan Aisyah tadi, kenapa masih ramai lagi walaupun orang solat tapi tak buat kemungkaran kan? Jadi kalau pandangan saya, mungkin disebabkan adanya kerosakan daripada solat ni lah, daripada rukun-rukunnya, daripada macam mana, daripada aspek wuduk sekalipun. Kalau kita ada melakukan kesalahan daripada itu, mungkin menjejaskan kualiti solat kita tu. Macam saudari Isna ada kata yang kalau solat ni baik, maka seluruh amalan baik kita pun diterima. Tapi kalau rosak, maka rosaklah amalan kita kan. Jadi kalau kita tengok tu, kalau kita ni ada kerosakan dalam solat kita, maka nak mencegah kemungkaran daripada aspek solat tu tak menjadi. Ada dalam kata ulama ni lah yang saya mencari dan jumpa, Abu Aliyah pernah berkata, sesungguhnya solat ni mempunyai 3 perkara. Setiap perkara ni mesti adalah, kalau salah satu daripada dia tak ada tu, maka solat dia tu tak dikira solat lah. 3 perkara ni iaitu ikhlas, takut dan berzikir. Kenapa kita kata ikhlas? Sebab dalam solat kita ni, bila kita ikhlas, kita akan rasa kita tak buatlah solat tu sambil lewa ke, atau apa orang kata tu, menyia-nyiakan solat kita. Macam kita cepat-cepat nak solat, jadi kita rasa macam aku ikhlaskan diri ni nak solat sebab nak sebagai tanggungjawab aku sebagai seorang umat Islam. Kenapa kita kena takut pula? Takut ni sebab kalau kita tak takut, kita akan solat je tanpa kita tahu pun. Sedangkan sebelum ni pun saya dah kata yang maksud dia tu sebagai bukti kehambaan kita. Bila kita takut kepada Allah, maka solat kita akan khusyuk lah. Dan yang terakhir, zikir tu kan, ataupun kalau kita boleh daripada aspek membaca Al-Quran pun kan, dia sebenarnya bila kita baca tu kita tahu yang kita ni
kita tahu dalam ayat-ayat Al-Quran pun menyuruh kita ni buat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran lah. Jadi bila kita ada tiga-tiga ni, dalam solat sendiri pun ada ayat-ayat Al-Quran kan. Jadi untuk kita baca sebelum tu kan rukun-rukun kan mesti ada kan. Jadi bila kita selesaikan semuanya, maka sebenarnya solat tu boleh mencegah kemungkaran. Jadi bila rosaknya solat, maka nak mencegah kemungkaran pun tidak menjadilah. Itu pandangan saya lah daripada aspek soalan yang Aisyah berikan. Okay, terima kasih kepada saudari Muhammad atas jawapan yang diberikan. Berakhirlah perbincangan kita pada petang ini. Moga-moga perbincangan ini memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih.